Dengan ini saya membuka tirai untuk Yang Berhormat Larut untuk berucap 90 minit. Terima kasih Tuan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Saya mulakan ucapan perbahasan belanjawan 2025 ini dengan menyebut kalimah mulia sebagai tanda kita semua merafak rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pemilik zat yang berkuasa ke atas seluruh muka bumi ini. Demikian juga limpahan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul penyuluh sekalian umat, agar kita semua teguh menolak kebatilan dan gagah membela kebenaran. Sebelum saya meneruskan ucapan ini, marilah kita bersama-sama menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada lebih 41,000 rakyat Palestin dan lebih 2,300 rakyat Lubnan, termasuk Asy-Syahid Yahya Sinwar, Asy-Syahid Ismail Haniyah, dan Asy-Syahid Hasan Nasrullah yang menjadi mangsa genosid Israel. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kezaliman Zionis ini dengan sepedih-pedih azab di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Suratul Lazim. Terima kasih. Para Ketua, seperti juga di negara lain, Malaysia sedang bangkit semula selepas krisis pandemik COVID-19. Bersyukurlah kerana kepimpinan terdahulu di bawah Perikatan Nasional telah mempersiapkan landasan pemulihan ekonomi yang tepat sehingga memungkinkan negara berada pada kedudukan hari ini. Makanya, mewakili keluarga besar ahli Parlimen Perikatan Nasional, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Tambun, yang telah membentangkan belanjawan 2025, pembentangan belanjawan ketiga sejak beliau mentadbir negara ini. Belanjawan tahunan merupakan bingkisan penting dalam menentukan hala tuju ekonomi serta pentadbiran negara. Ia wajib dirancang secara berhemah dan bertanggungjawab dan berpandangan jauh dengan mengambil kira segenap senario ekonomi, sama ada tempatan maupun dunia, demi memanfaatkan rakyat dan negara tanpa meminggirkan mana-mana pihak. Di pihak Perikatan Nasional, kami meneliti dengan penuh cermat serta teliti setiap aspek dalam belanjawan 2025 ini yang berjumlah 421 bilion ringgit, di mana 335 bilion diperuntukkan sebagai belanja mengurus, manakala 86 bilion lagi sebagai belanja pembangunan. Kita sedar bahawa terdapat unjuran hampir 40 bilion secara usahamama awam swasta melalui GLIC, menjadikan keseluruhan pelaburan awam untuk pembangunan bernilai 120 bilion ringgit. Mengambil kira pertumbuhan ekonomi tahun hadapan yang dianggarkan sekitar 4.5 hingga 5.5% ini, ia sesuatu yang positif. Tetapi meskipun menjangkakan hasil lebih tinggi, kerajaan sebenarnya perlu membelanjakan melebihi 80% daripada hasil untuk membiayai
perbelanjaan operasi. Kita sedar. Atau mungkin lebih daripada 80, 90% kemungkinan besar. Selain itu, kerajaan juga tidak berbelanja untuk masa depan yang mencukupi. Perbelanjaan pembangunan tetap sama pada kadar 86 bilion, sama seperti 2024 atau ketimbang 2024. Sebaliknya, kerajaan banyak berbelanja untuk hutang di mana lebih banyak wang diperuntukkan untuk membayar faedah, iaitu berjumlah 55 bilion ringgit berbanding subsidi dan bantuan sosial bernilai 53 bilion ringgit. Ini bermakna lebih banyak wang diperuntukkan untuk membayar hutang berbanding subsidi dan bantuan sosial kepada rakyat. Realitinya, betul, hutang negara tertinggi dalam sejarah iaitu 1.17 trilion ringgit pada tahun lepas, meningkat 92.9 bilion atau 8.6% berbanding dengan 1.08 bilion ringgit pada 2022. Ketimbang 2022. Saya tak reti bahasa tu. Bermakna kadar hutang negara berbanding KDNK sudah mencapai 64.3% pada tahun 2023 berbanding hanya 60.2% pada tahun 2022. Kedudukan liabiliti persekutuan pada akhir 2023 juga menunjukkan peningkatan dengan nisbah liabiliti persekutuan kepada KDNK pada kadar 81.8% berbanding 70% pada tahun 2022. Segala fakta ini terkandung dalam laporan Ketua Audit Negara bilangan 3/2024 yang boleh dibaca oleh semua termasuk menteri. Bermakna selama Yang Amat Berhormat Tambun memimpin kerajaan ini, hutang negara sudah bertambah hampir 200 bilion dalam tempoh 2 tahun. Hampir kira-kira 90 bilion setahun. Walaupun Malaysia bukan lagi berada dalam krisis kesihatan seperti waktu COVID dahulu. Ya. Yang Berhormat Tambun. Ya. Yang Berhormat Tambun pula ada. Yang Berhormat Larut. Barat dengan Tambun terus. Saya ingat tadi di Hulu tengah dulu. Okey, Hulu. Silakan Hulu. Ya, apa dia? Terima kasih Larut. Ketimbang-ketimbang ni saya cek dalam kamus dewan, tak ada petang ketimbang. Saya baca dalam internet, dalam WhatsApp, ketimbang tu kencing, tipu dan sembang. Apa pandangan Larut? Tuan Ketua, saya tak nak masuk campur bab ni. Silakan Putrajaya. Terima kasih Yang Berhormat Larut. Tadi disebut tentang hutang negara. Jadi Yang Berhormat Larut, saya melihat kerajaan pada hari ini adalah kerajaan yang mengolah dan juga membelit-belitkan data-data serta dalil-dalil ekonomi mengikut cita rasa mereka untuk menunjukkan bahawa mereka lah terpaling cerdik dalam dunia ini. Sebab apa? Di mana-mana sahaja negara di dunia, seperti mana disebut oleh Yang Berhormat Larut tadi, apabila berlaku krisis ekonomi, tentunya kerajaan memainkan peranan penting. Selain daripada rizab yang sedia ada, selain daripada hasil kerajaan yang semakin mengecil sewaktu krisis ekonomi, dan diambil kira juga krisis kesihatan pada waktu itu. Tentunya lah pada waktu itu hutang negara akan menjadi lebih tinggi. Dan saya nak bercerita sedikit. Ini kenyataan media. Majlis Presiden Pakatan Harapan bertarikh 1 Jun 2021 yang mana ianya dikeluarkan oleh 3 orang, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Yang Berhormat Haji Muhammad Sabu dan Yang Berhormat Lim Guang Eng. Dan disebut dalam ini bahawa, saya petik satu persatu, Kerajaan Perikatan Nasional ini sepatutnya lebih berani berbelanja untuk memangkin pertumbuhan ekonomi dan seterusnya menyelamatkan negara dari kancah kemelesetan. Nak belanja ni duit dari mana? Saya nak tanya yang pakar-pakar ni,
bersembang kononnya hutang tinggi dan sebagainya. Kita tahu hutang tinggi, tetapi kena tengok konteks hutang tersebut dibuat. Dan sebab itu kalau Setiawangsa ada tadi, saya pergi nak tunjuk kat Setiawangsa. Setiawangsa pun sebut kerajaan perlu berani berbelanja bantu rakyat, Nik Nazmi. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini, kerajaan yang ada pada hari ini menggunakan data ekonomi, menggunakan dalil-dalil ekonomi, berbelit-belit bagi menunjukkan mereka terpaling cerdik. Dan saya pernah tegur di Dewan ini. Saya masih ingat sewaktu Bagan dan Stampen bangkitkan, sewaktu kerajaan baru dibentuk, PHBN dibentuk, mereka bangun bangga. Kata lihat ringgit dah semakin naik, padahal kadar pada waktu itu pun lebih rendah waktu Perikatan Nasional. Tapi bangga lihat ringgit semakin naik. Ini menunjukkan keyakinan rakyat pada kerajaan PHBN. Saya tegur di sini, saya kata kita perlu sedarkan bahawa banyak faktor yang menyumbang pada kenaikan ringgit. Bila ringgit jatuh, mereka senyap. Ringgit merudum, mereka senyap. Ringgit naik balik, inilah kejayaan kami. Inilah dia. Inilah saya nak, ni macam mana? Apa pandangan Yang Berhormat Larut kalau keadaan ini berterusan? Terima kasih. Wow. Masukkan ucapan Putrajaya itu sebagai salah satu hujah saya. Betul tu. Kita kena tengok dalam konteks perbelanjaan itu, waktu dan ketikanya. Jangan dulu cakap lain, sekarang cakap lain. Kita sedar bahawa belanjawan 2025 ini menunjukkan bahawa penyumbang utama kepada hasil adalah melalui cukai pendapatan sebanyak 41.8%. Dan hasil bukan cukai sebanyak 19.2%. Pada pandangan kami, tumpuan harus diberikan secara lebih jelas kepada usaha mencipta enjin pertumbuhan ekonomi yang baru. Bukan semata-mata berkisar kepada perluasan cukai sedia ada, pengenalan cukai-cukai baru dan pemotongan subsidi. Kajian yang dibuat oleh UNICEF dan UNFPA di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun ini mendapati 8 daripada 10 isi rumah di Malaysia menghadapi cabaran kewangan untuk mencukupi keperluan asas, dan 90% isi rumah di negara ini terkesan dengan kenaikan kos sara hidup. Dapatan kajian hampir serupa juga diperolehi Malaysian Institute of Economic Research, MIER. Bahkan sana sini kita dengar ketua keluarga terpaksa buat lebih satu kerja bagi menyara kehidupan dan ramai dalam keluarga B40. Mereka cuma makan 1 atau 2 kali sahaja sehari akibat tekanan hidup. Bukan itu saja, kini rata-rata pekerja juga terpaksa memilih membawa bekal makanan ke pejabat dan mengurangkan pembelanjaan mereka kerana kekangan kewangan. Pada masa yang sama, hutang isi rumah di Malaysia berjumlah 1.53 triliun pada tahun 2023, meningkat pada kadar purata 5.1% berbanding 2018. Sepatutnya realiti kepayahan hidup yang dihadapi rakyat yang disokong oleh data-data ini harus disantuni dengan baik melalui belanjawan ini. Ini yang Putrajaya bangkitkan. Dengan menggunakan data dan mengumumkan data yang baik, tetapi realiti di bawah, ramai daripada keluarga-keluarga yang terhimpit dalam masalah kos sara hidup. Apakah menteri-menteri, terutamanya yang amat berhormat Tambun, tidak sedar akan isu ini? Setiap kali belanjawan dibentang, tuan betul, rakyat mengharapkan kos sara hidup yang rendah, pekerjaan dan peluang ekonomi, kesihatan dan pendidikan yang berkualiti, perumahan mampu milik,
jaminan sosial yang kuat dan kemudahan infrastruktur yang lebih baik. Rakyat mahu melihat pengekalan atau peningkatan subsidi ke atas barangan asas seperti beras. Mamat, Kota Raja, saya nak ingatkan, barangan asas seperti beras, tepung dan bahan api bagi meringankan kos harian. Rakyat mahu kawalan harga lebih ketat bagi mengelakkan manipulasi harga, dan tentunya rakyat mahukan program bantuan tunai diperluaskan kepada semua mereka yang memerlukan. Muhammad Larut. Rakyat mahukan peluang pekerjaan yang luas dan berkualiti. Rakyat mahukan akses kepada perumahan mampu milik yang sesuai dengan pendapatan mereka. Rakyat mahukan perkhidmatan kesihatan awam yang berkualiti. Rakyat mahukan bantuan kewangan yang lebih besar bagi pendidikan. Dengarlah suara rakyat, dengarlah rintihan rakyat. Jangan jadi kerajaan yang dipanggil orang sebagai kerajaan lembu kunyang. Yang Berhormat Larut, Sedar. mohon penjelasan. Sila. Ya. Muhammad, jika kita lihat rekod pencapaian mereka, mereka katakan bahawa mereka kerajaan ini dah pun selesaikan masalah kemiskinan di Johor, di Melaka, di Kuala Lumpur. Kemiskinan tegar. Menoktahkan kemiskinan tegar. Dan baru ini di Sabah juga dinoktahkan kemiskinan tegar. Tapi realitinya, rakyat sengsara di bawah sana. Apatah lagi mereka yang tergolong dalam golongan termiskin tegar dan yang miskin. Yang Muhammad Larut, bagaimana mereka nak reconcile data pencapaian dengan realiti ini? Coba tolong Yang Muhammad Larut. Terima kasih. Yang Muhammad, Kota Raja ada di sini. Saya nak maklumkan, begitu juga Yang Berhormat Senator Menteri Kewangan II ni. Sedarlah, realitinya di bawah sana rakyat terpaksa berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi. Jangan kita bangga dengan data ekonomi, konon-konon inflasi 1.9%. Diberitahu kepada rakyat semua. Dia tak tahu pun 1.9% inflasi tersebut. Yang dia kata, pasal ini. Menteri Kewangan kedua kata bagus. Tapi beras tak ada. Nak makan pun tak ada. Kota Raja kena duduk sama-sama. Yang Berhormat Larut, mohon penjelasan. Boleh. Okay. Terima kasih Yang Berhormat. Saya sangat tersentuh hati apa yang diucapkan oleh Yang Berhormat. Saya sebagai ibu yang berada di kawasan pendalaman yang setiap hari melihat realiti hidup rakyat. Dan apa yang disebut oleh Yang Berhormat ini sebenarnya itu yang berlaku di bawah. Walaupun kerajaan berbangga dengan angka inflasi 1.9%, sebenarnya rakyat tidak merasai. Sebenarnya hakikatnya kehidupan di bawah semakin berat dan terbeban. Saya ingin merujuk kepada satu akhbar Metro yang telah dikeluarkan pada 24 Ogos 2024 yang menceritakan bagaimana kisah seorang wanita yang dijumpai tidak bermaya di Taman Indah Sungai Abung, Johor, di mana di sisinya ada jasad ayah dan jasad adik OKU yang sudah meninggal dunia kerana kelaparan. Apakah ingin kita lihat dalam negara kita ini ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan? Ini adalah satu kezaliman kepada rakyat. Jadi saya ingin pandangan Yang Berhormat tentang isu yang sedang melanda rakyat hari ini. Ya Allah, Kau tolong dan Kau bantulah negara kami ini. Kalau inilah kisah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Dato' Panjang, kalau inilah realiti yang berlaku di bawah sana, apakah ini merupakan musibah yang dilanda negara? Apakah negara ini sudah tiada barakah lagi? Kalau inilah tiada gunanya
data inflasi, apa saja data ekonomi yang dibangkitkan. Tolonglah, bantulah. Kami hanya mahu menyuarakan rintihan rakyat. Bagilah apa saja bantuan kepada rakyat. Kami sokong. Bagilah yang sebaik mungkin. Jangan dizalimi rakyat di bawah sana. Tak payahlah kita bangga dengan angka-angka yang langsung tidak menyantuni rakyat. Bantulah secara adil. Jangan kita kira apa bangsa sekalipun. Jangan kita kira apa agama sekalipun. Bahkan penyokong ataupun pembangkang. Tuan Ketua, bukan hanya harapan rakyat biasa, pemain industri juga dan pelabur juga meletakkan harapan yang begitu tinggi kepada belanjawan ini. Kestabilan ekonomi dan polisi yang jelas akan memberikan keyakinan kepada mereka. Berikan beberapa insentif kepada mereka. Berikan geran dan akses pembiayaan yang mencukupi kepada mereka. Bangunkan infrastruktur dan ekosistem perniagaan yang kondusif. Dan kami di pihak sini akan menyokong demi untuk masa depan negara yang lebih baik. Kerana ini boleh memberikan keyakinan kepada bukan hanya mereka dalam negara, tetapi juga pelabur-pelabur yang datang daripada luar untuk memberi manfaat kepada ekonomi negara. Kami mahu melihat belanjawan 2025 ini dengan polisi yang jelas. Bukan umum dulu, tapi tiada perincian mekanisme yang jelas. Misalnya, diumumkan cukai jualan dan perkhidmatan SST diperluaskan. Tetapi hanya perincian salmon dan avokado yang diumumkan. Berapa sebenarnya anggaran hasil yang akan dikutip oleh kerajaan? Berapa peratus yang akan dikenakan kepada salmon dan avokado ni? Apakah sudah ada senarai barangan selain daripada salmon dan avokado? Tanpa perincian yang jelas akan menimbulkan ketidakpastian dalam ekonomi dan sudah tentu memberi kesan kepada rakyat dan negara. Selain SST yang diperluaskan ini, rakyat soal mengapa mereka dibebankan dengan sekian banyak cukai. Banyak sangat cukai yang tua. Ada cukai perkhidmatan digital, ada cukai barang nilai rendah, ada cukai keuntungan modal, ada cukai barangan bernilai tinggi, dan ada kenaikan cukai lapangan terbang. Sudahlah itu, sudahlah banyak cukai-cukai yang saya baca tadi. Muncul pula e-invoice. Pelaksanaannya akan dibuat sepenuh bermula 1 Julai 2025. Semuanya dilonggok atas kepala pundak rakyat. Dilonggok atas pundak rakyat. Bukankah ini beban? Ulu Terengganu cuba cek pundak rakyat. Ada atau tidak dalam Dewan Bahasa? Kalau ada dalam Dewan Bahasa, kang beritahu. Apakah sebenarnya gabungan cukai-cukai yang diwujudkan ini menjurus kepada GST 2.0? Saya nak tanya, selepas ada invoice semua cukai-cukai dan SST yang diperluaskan, apakah ini sebenarnya nak sampai kepada GST 2.0? Saya nak tanya. Atau saya bacalah satu pantun. Kalau padi, katakan padi. Tidak rakyat tertampi-tampi. Kalau jadi, katakan jadi. Tidak rakyat ternanti-nanti. Larut Bagi tahu, cakap je nak minta berjelasan sikit. masuk GST, tak apa.
Larut minta penjelasan sikit. Larut. Ulu Terengganu ya. Terima kasih Larut. Banyak cukai-cukai yang akan dibebankan di atas pundak rakyat. Bukan pundak pundak. Pundak rakyat. Cuma setuju tak Larut bahawa kerajaan ini telah pun bankrupt idea untuk mencari modal untuk menampung perbelanjaan. Kerana itu mereka membebankan rakyat dengan pelbagai jenis cukai. Apa pandangan Larut? Terima kasih. Ya, Larut sikit tentang e-invoice dengan GST. Itu Menteri Kewangan dua boleh jawab. Apakah bebanan ini kerana tak ada idea lain, itu Hulu Terengganu tanya. Larut Nanti minta sila laluan tentang jawab. e-invoice dan GST. Saya nak Peraturan Mesyuarat cerita tentang 36/12, mana-mana cukai ahli yang mengeluarkan dividen. kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan Cukai menghina dividen majlis. pula Please, point of order. diperkenalkan 36/12 ke adalah atas- disifatkan sebagai menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk Tuan kepada Ketua. jawatan kuasa, hak dan kebebasan bagi kesalahan itu. Tuan Ketua, Larut, ini I have a point of burung order. apa ni? Burung apa? 36/12, please sit down. Ini burung apa ni, Tuan Ketua? 36/12. Bagi saya habis point of order dulu. Peraturan mesyuarat. Tadi Larut cakap kerajaan nak implement e-invoice adalah kita nak buat GST 2.0. Ini adalah mengilukan Dewan. Sebab Perdana Menteri telah umum kita tak akan laksanakan GST. Dan jangan kelirukan Yang e-invoice berhormat dengan tanpa- GST, please. E-invoice tu satu sistem lain, GST sistem lain. Kampar bahasa Melayu pun tak faham. Bahasa Melayu pun tak faham. Ada Yang berhormat Kampar sila Mau jadi duduk. menteri ke Kampar? Sila duduk. Yang berhormat Larut. Teruskan. Terima kasih Tuan Ketua. Inilah dia. Saya mohonlah Yang Amat Berhormat Tambun bukan hanya menggunakan ayat-ayat yang ataupun bahasa-bahasa yang bombastik yang menyebabkan orang kurang faham, keliru, tapi juga dalam konteks segala ayat yang dibangkitkan itu, apa erti persoalan dan apa erti menuduh. Itu juga kena faham supaya mereka lebih faham, tidak seperti beberapa orang yang kurang faham tentang apa maksud yang sebenarnya. Kini saya nak masuk tentang cukai dividen pula. Yang hari ini diperkenalkan ke atas pendapatan dividen melebihi RM100,000. Yang akan bermula taksiran pada tahun 2025. Selain itu, kerajaan ini juga menyatakan kesediaan untuk melaksanakan cukai minimum global ke atas syarikat multinasional. Dia umumkan juga 100,000 dividen dan dalam waktu yang sama bersedia untuk melaksanakan cukai minimum global JMT ke atas syarikat multinasional. Saya tak mahu melihat kejadian ini berlaku, akhirnya yang dikejar tak dapat, yang dikendong keciciran. Saya nak bagi satu contoh ya. Katalah orang itu datang daripada luar negara, namanya Salvador. Salvador sudah tentu datang daripada luar negara. Seorang pelabur yang mahukan dividen keuntungan maksimum daripada pelaburan yang dibuat. Dan Salvador melihat negara seperti Singapura dan Hong Kong tidak pun mengenakan cukai dividen. Ditambah lagi persekitaran ekonomi yang sihat. Tentulah Salvador lebih tertarik untuk melabur di Singapura atau Hong Kong. Jadi kalau dia membandingkan itu ketimbang Singapura, Hong Kong ketimbang Malaysia, kalau itu berlaku, siapa yang rugi? Malaysia yang rugi. Siapa yang bijak? Salvador yang bijak. Salvador ni memang bijak orangnya. Tuan Yang Tua, saya ingin memperingatkan bahawa lebih 90% perniagaan di Malaysia terdiri daripada perusahaan kecil dan sederhana, PKS.
Dan mereka ini adalah nadi ekonomi negara. Kita menyambut baik cadangan kerajaan yang akan memberi bantuan kepada peniaga-peniaga yang akan menggunakan e-invoice dalam transaksi perniagaan mereka. Banyak insentif bantuan yang akan diberikan. Bagus. Kita sokong. Benda yang baik, baik. Benda yang tidak menuduh, jangan kata menuduh. Orang yang bangang saja tak reti. Kita menyambut baik cadangan kerajaan yang akan memberi bantuan ini, dan apabila diberikan bantuan ini, ia mesti dilihat kepada semua. Walau bagaimanapun, dalam waktu yang sama, saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, kami nak tanya ni, bila kita sebut sahaja bahawa bermula pada Februari 2025, gaji minimum RM1,700 dikenakan kepada semua. Kalau dilihat daripada PKS yang saya sebut tadi, dan dengan kos yang terpaksa dia buat melalui untuk mengadakan invoice, dan tambahan gaji naik pada 1,700, masalahnya akan membebankan mereka. Saya nak bagi satu contoh kepada golongan-golongan PKS ini. Sebabnya katalah tahun ini, sekarang atau beberapa bulan sudah, dia sudah pun ada negotiation untuk mendapatkan kontrak. Kontrak itu sudah tentu kos sebelum Yang Amat Berhormat Tan Bun umumkan belanjawan ini. Telah pun dia terima bahawa inilah kontrak yang akan diberikan, dan harga ketika itu, semasa dia negotiate itu, harganya kos gaji minimum yang dia kira RM1,500. Bila bermula pada Februari, ia sudah naik RM1,700. Bukan seorang, bukan 5, bukan 10, tetapi gajinya itu mungkin sudah pun naik lebih daripada itu. Saya nak tanya, kalau itu berlaku, sudah tentu ia akan membebankan. Saya nak maklumkan, ini berlaku ketika zaman kita nak naikkan gaji 1,200 kepada 1,500. Bukan saya tak setuju, saya bersetuju. Tetapi tengok dulu sektor yang mana, tengok dulu ketika waktu yang mana kepada sektor-sektor ini harus dinaikkan gaji minimumnya. Silakan nanti dulu kita beri. Terima kasih Yang Berhormat Larut. Kita telah menaikkan gaji minimum pada zaman kita daripada 1,200 ke 1,500. Dan telah membuat kajian terperinci dan memandangkan apa yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Bukankah ini akan memaksakan majikan untuk mengurangkan bilangan pekerja untuk mengatasi? Bagaimana mereka akan mengatasi? Salah satu cara majikan mengatasi masalah ini adalah satu-satunya dengan mengurangkan tenaga kerja, memandangkan mereka telah mendapat projek ini mengikut harga lama. Dan ini akan menambahkan masalah pengangguran di negara kita dengan pendekatan baru. Minta pendapat Yang Berhormat Larut. Wah, masukkan berasal satu ucapan saya nak ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Tapah, kerana dia tahu masalah yang sebenarnya. Bukan itu saja, saya ingat sepatutnya Yang Berhormat Bera pun kena bangkit. Kerana Bera pun tahu apa yang berlaku dulu, dan kita tangguh sedikit untuk memastikan ianya berlaku dengan baik. Dan saya nak tanya dengan Presiden saya, Yang Berhormat Pagoh, ketika itu kita berikan, bila kita nak umumkan, dia kata mengapa tidak kita berikan bantuan kepada beberapa sektor ini supaya terus ekonomi itu dapat berkembang dengan baik. Tahniah kepada Yang Berhormat Pagoh. Ya, Saifuddin. Terima kasih. Saya kira Yang Berhormat Larut mungkin bersetuju kalau kita ingatkan kerajaan supaya mekanisme pelaksanaan ini dijaga dengan baik,
supaya tidak berulang masalah yang pernah berlaku ketika naik dari 1,300 ke 1,500 apabila ia tak jelas dan mekanismenya tidak diselesaikan. Ramai pembekal kepada Kementerian Pendidikan. Yang Berhormat Menteri Keuangan 2 faham sangat isu ni. Kerana mereka tak sempat bayar yang 1,300, dah datang arahan kena bayar 1,500. Kemudian timbul proses yang panjang sehingga ada yang bawa ke mahkamah. Tapi mujurlah diselesaikan apabila ada bajet tambahan pada pertengahan tahun yang lalu. Tapi benda ini kita harus elakkan daripada berlaku. Setujukah Yang Berhormat? Yang ini yang saya bangkitkan tadi dan saya ucapkan tahniah kerana macam Tapah sedar, Indra Mahkota sedar, ini apa? Sungai Besar pun nak sedar kot. Silakan. Terima kasih Larut. Saya nak tambah sedikit lah, nak menyokong berkaitan dengan terjejasnya PMKS bila kenaikan ataupun diselaraskan gaji minimum kepada 1,700. Ada 1.1 juta PMKS yang berdaftar. Bukan sedikit, setiap PMKS ada pekerja dia. Kemudian ada 955,000 yang informal, yang formal. Yang berdaftar juga. Ada lebih 1 juta yang informal. Mereka semua ada bekerja. Jadi bila berlaku penyelarasan gaji minimum kepada 1,700, mereka adalah kumpulan-kumpulan ataupun usahawan yang paling terjejas. Yang sangat-sangat terjejas. Dengan bahan semakin meningkat, kos semakin tinggi, gaji upah semakin meningkat. Dan kita takut, kita khawatir. Dengan peningkatan gaji minimum ini, PMKS yang lebih daripada 1.1 juta ini akan lebih terjejas lagi sumber mereka, pendapatan mereka, dan kita yakin akan lebih banyak pengangguran berlaku kerana ketidakmampuan syarikat-syarikat ini ataupun PMKS ini untuk membayar gaji pekerja. Apa pandangan daripada Larut? Terima kasih. Sikit pandangan. Sikit lagi. Ini menunjukkan Sungai Besar pun sedar. Jadi Yang Berhormat Senator Menteri Kewangan 2 juga harus sedar bahawa kita bersetuju kenaikan itu, tetapi oleh kerana diumumkan bermula Februari itu, mungkin kita kena tengok semula sektor mana, dan setengah-setengah sektor kalau ingin kita percepatkan, beri bantuan atau kita namakan subsidi upah yang boleh kita tengok kembali. Itu sesuatu yang baik. Harus kita ketengahkan ini kerana kita pernah lakukan dahulu dan dia tidak langsung menyebabkan perjalanan kontrak, perjalanan segala apa yang telah pun dipersetujui awal itu terus berjalan dengan baik, tidak mengganggu ekonomi, terutamanya daripada pihak-pihak PKS. Kubang Krian. Terima kasih. Saya menyokong apa disebut perlunya satu kajian terperinci. Data yang ada waktu kita menaikkan daripada 1,200 ke 1,500 sebenarnya masih belum selesai. Dan saya rasa tak Menteri Tambun tak boleh berselindung di sebalik dia tak ambil gaji. Ya, konon dilindungi dengan hasrat tersebut. Sebab kalau tengok dari segi data yang ada, Allah Rasul pun ada peruntukan yang Allah bagi. Ini nampak lebih pada Rasul ni. Ya. Mungkin dia malaikat kot, dia tak makan gaji, ataupun dia mungkin transfer saja. Ya, dia tak ambil tapi dia online. Ya. Jadi saya minta komen sebab kadang-kadang kenyataan beliau ni berselindung di sebalik kononnya kerajaan yang ada ni berselindung, kami pun tak ambil gaji, Menteri pun tak ambil gaji. Minta komen sikit. Wow. Lebih hebat. Saya tak tahulah urusan sama ada tak ambil gaji ni diumumkan semuanya. Alhamdulillah, baiklah. Tapi kalau dah tak ambil gaji, jangan juga ambil allowance. Dia beza. Gaji itu memang betul, tapi allowance-nya bagaimana? Datangnya daripada mana? Ada juga allowance yang datang daripada JLIC, itu juga harus kita persoalkan. Kalau nak umumkan zero income. Tapi kalau zero income,
Dia nak makan dengan apa? Kalau dia boleh berdoa, pum, beras dihantar oleh kota raja depan dia. Beras tempatan pula tu. Tak apalah, tapi saya ingat eloklah. Jangan sampai dia berdoa, ya Allah Tuanku, tunggu datang apple depan dia. Macam tu, berapa ramai orang. Ataupun avocado terus jatuh. Nah, ini susahlah kita. Jadi kalau itulah yang dipersoalkan oleh Kubang Krian, saya tak tahu, saya minta Yang Berhormat sendiri jawablah. Soalan yang dibangkitkan oleh Kubang Krian. YB Larut boleh bercelah sedikit? Sila Pak Sugudang. Terima kasih YB Larut. Saya telah meneliti perbahasan YB Larut sebagai Ketua Pembangkang lebih sekitar 40 minit. Banyak perkara yang dibangkitkan. Daripada hemat saya, artinya seolah-olah macam tidak ada benda yang baik dalam belanjawan yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan itu. Jadi saya ingin bertanya, ada beberapa perkara sebagai contoh. 13 bilion jumlah sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah berbanding 10 bilion tahun ini memberi manfaat kepada 9 juta penerima. Saya rasa itu baik. Satu contoh lagi, 2.78 bilion jumlah subsidi bantuan dan insentif untuk pesawah dan nelayan meningkat berbanding 2.6 bilion sebelum ini. Saya rasa itu pun baik. Boleh bagi komen tentang ini. Terima kasih. Larut minta tanya sikit. Terima kasih Pasir Gudang. Perdana Menteri tak ambil gaji, Ketua Pembangkang pun jangan ambil gaji, boleh Pasir Gudang patut. Pasir Gudang dengar, kalau Pasir Gudang betul-betul dengar ucapan saya daripada mula, saya ucapkan tahniah, saya kata. Banyak yang baik. Saya pun dah sebut. Jadi saya tak perincikanlah yang satu-satu yang baik-baik. Yang saya nak sebut ni yang kurang baik lah. Kalau yang dah baik saya nak sebut, nak buat apa? Itu pun dah berdiri 3 jam. Dah cerita yang baik. Jadi saya cerita yang kurang baik lah. Supaya nak memperbetulkan yang kurang baik. Dan yang baik saya dah kata kita sokong. Cuba kita lihat minggu lepas, kewarganegaraan. Baik, kita sokong 100%. Jadi jangan tanya apa siapa bangkitkan yang tak baik saja. Iyalah, itulah kerja kita, nak membangkitkan yang kurang baik. Saya tak kata tak baik. Contohnya macam Kota Raja, sampai hari ini tak selesai beras tempatan. Itu tak baik. Yang itu yang saya nak bangkitkan. Kalau dia kata dah buat gini-gini, baik, alhamdulillah. Yang Berhormat Kota Raja telah pun melakukan perkara yang baik. Saya minta semua rakyat berikan sokongan kepada Kota Raja. Tapi kalau dah yang tak baik, nak bagi sokong buat apa? Itulah soalan sebagai Ketua Pembangkang, menjawab yang baik dan tidak baik. Kalau saya nak bangkitkan benda yang baik, itu kerja backbenchers, itu kerja Kampa, itu kerja belah sana, pujilah yang cukup. Itu kerja lain. Sebab saya pernah duduk di sebelah sana. Kerja pembangkang duk lanyak kita. Saya bukan jenis yang nak melanyak mereka. Saya hanya nak menyebutkan yang kurang baik. Itu saja yang saya ingin jelaskan. Larut. Yang Berhormat Speaker, 37.2 Yang Berhormat. Tadi Speaker sebelum ini menegur Yang Berhormat Kapar ni kerana tertib dalam peraturan mesyuarat. Dah 3 kali sejak Yang Berhormat Larut berbahas ini, Yang Berhormat Kapar mengganggu dan bercanggah dengan peraturan mesyuarat 37.2. I think the Speaker have to remind him properly mengikut peraturan mesyuarat. Terima kasih. Yang Berhormat Kampar jangan berdiri lagi tanpa kebenaran. Yang Berhormat Larut, bolehkah Yang Berhormat, setujukah Yang Berhormat Larut bahawa sebenarnya kita ni pembangkang yang konstruktif dan bukan membangkang sembrono? Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Itulah yang sebenarnya. Kita mahu menjadi pembangkang yang kredibel. Kalau yang kurang baik, kita sebut.
Cuba tadi kenaikan gaji minimum 1,700. Saya kata baik. Saya tak kata tak baik. Cuma saya kata sebab umum awal sangat suruh mereka buat pada Februari, mengapa tidak kita tengok sektor-sektor yang mana yang patut kita beri bantuan subsidi upah boleh kita berikan, kalau nak juga Februari, ataupun kita tangguhkan sedikit supaya banyak kontrak-kontrak itu dapat diselesaikan. Itu pandangan kita, bukan kata tak baik. Ini kadang-kadang susah kita ni. Tuan Ketua, pada Jumaat lalu Yang Amat Berhormat Tambun ada menyentuh mengenai kerangka insentif pelaburan baru yang menumpukan aktiviti bernilai bernilai tinggi berbanding insentif sedia ada yang berasaskan produk tertentu. Antaranya perkumpulan ekonomi diwujudkan mengikut keistimewaan negeri seperti tenaga boleh baru di Perlis dan Sabah, industri kimia khusus di Pahang dan Terengganu. Alhamdulillah. Yang Amat Berhormat Tambun sebenarnya telah mengiktiraf strategi yang lebih awal yang dikenal pasti secara terperinci dalam dokumen Wawasan Kemakmuran Bersama. Dalam Teras Strategik 6, keterangkuman wilayah yang diteruskan oleh kerajaan sekarang yang dahulu telah pun dicadangkan oleh Perikatan Nasional. Baik, kita bersetuju. Benda yang baik. Begitulah caranya. Kita bangkit, kalau baik, terima. Apa salahnya? Kerjaan pada ketika itu supaya contoh, merangka strategi ini untuk memastikan pembangunan ekonomi tidak berpusat dari segi geografi agar pembangunan semua negeri di Malaysia lebih saksama. Alhamdulillah. Ini perkara yang ada persamaan. Pemilihan aktiviti ekonomi tumpuan bagi setiap negeri yang ditetapkan adalah berasaskan kepada kekuatan dan keunikan di negeri tersebut. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana Yang Amat Berhormat Tambun ada membangkitkan isu yang telah pun kita cadang beberapa tahun yang dahulu lagi. Manakala wilayah persekutuan sebagai hub kewangan serantau serta hub Islamic Fintech 2.0 dan Kedah antaranya menerokai bidang pertanian dan peternakan moden. Apa salahnya Yang Amat Berhormat Tambun untuk berjiwa lebih besar mengiktiraf bahawa yang strategi yang baik yang telah pun dikenalkan oleh kerajaan dahulu, minum dulu, betul. Wawasan Kemakmuran Bersama sebagai contoh diambil semula dan dilihat dalamnya. Kalau strategi yang baik dipergunakan dan kita pun tidak payah nak soal jawab seolah siapa punya dan sebagainya. Yang pentingnya yang baik diterima, yang kurang baik boleh diperbaiki daripada masa ke masa. Selain itu, bagi memastikan pembangunan yang lebih terangkum di seluruh negara, Perikatan Nasional menegaskan bahawa sudah tiba masanya Kerajaan Persekutuan pimpinan Yang Amat Berhormat Tambun untuk berunding bersama kerajaan-kerajaan negeri untuk mengkaji semula obligasi fiskal Kerajaan Persekutuan kepada kerajaan negeri dengan semangat federalisme yang lebih relevan, adil dan saksama. Bagi contoh, adalah tidak adil bagi rakyat Terengganu dan Kelantan. Adalah tidak adil apabila sumber pendapatan kerajaan negeri mereka terpaksa bergantung kepada pemberian Kerajaan Persekutuan semata-mata, sedangkan sekiranya royalti minyak Terengganu dan Kelantan diberikan mengikut lunas perundangan negara, kebergantungan Terengganu dan Kelantan kepada Kerajaan Persekutuan dapat dikurangkan dengan signifikan dan hasil peratus pendapatan mereka daripada hasil kutipan cukai akan dapat meningkat dengan lebih tinggi. Yang Berhormat Larut. Keadilan harus... Ya. Boleh sambung selepas. Allah lembutnya suara sampai saya tak dengar speaker panggil saya. Terima kasih Tuan Ketua. Saya ingin mencela Yang Amat Larut. Nanti dulu.
Saya ingin sambung. Macam mana dia mencelah sebelum saya sambung ni? Tadi saya mulakan untuk menegaskan bahawa sudah sampai masanya Kerajaan Persekutuan bincang semula dengan kerajaan-kerajaan negeri untuk mengkaji tentang kedudukan fiskal Kerajaan Persekutuan bersama dengan kerajaan-kerajaan negeri. Kerana kita harus berikan keadilan supaya obligasi fiskal Kerajaan Persekutuan lebih jelas serta adil dan tidak nampak seolah-olah diikat kaki dan tangannya dalam aspek pengurusan serta perancangan ekonomi. Sudahlah seperti diikat kaki dan tangan untuk negeri Perlis seolah-olah diperlakukan seumpama pengemis dalam menuntut kepertanggungjawaban fiskal daripada Yang Amat Berhormat Tambun. Tentunya bantuan banjir untuk rakyat negeri Kedah pun disulami dengan nada penghinaan dan retorik politik yang jangkal. Terima kasih, Yang Amat Larut. Memang dalam Perlembagaan Persekutuan Yang Amat Larut, perkara 109, tanggungjawab Kerajaan Persekutuan untuk mengagikan peruntukan setiap tahun kepada negeri-negeri seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan dan juga konsep federalisme yang diamal. Tetapi bagi Sabah dan Sarawak, Yang Amat Larut, perkara 112D dan bagi Sabah dibaca bersama dengan the 10 schedule of this perlembagaan, meletakkan Sabah dalam mengagi peruntukan selain daripada 109 peruntukan tahunan seperti Perlis, Kedah, Negeri Sembilan, Perak, Pahang yang dapat daripada Kerajaan Persekutuan. Sabah mempunyai tambahan yang dipanggil sebagai peruntukan khas 40% daripada revenue yang dikolekted daripada Sabah itu dikembalikan negeri Sabah. Dan tiada kerajaan sebelum ni, kerajaan BN, kerajaan PH, kerajaan PN 21.0, kemudian sekarang kerajaan ini yang menghormati Perlembagaan Persekutuan di bawah perkara 112D. Saya ingin tahu daripada Larut, sama ada kerajaan selepas kerajaan ini yang akan kita bentuk akan honor perkara 112D ini dan memberi pulangan kembali 40% daripada apa juga revenue yang dikutip daripada Sabah. Maybe PN 2.0 akan menjadi the government yang menghormati perkara 112D ini. Terima kasih, Tua. Ini dia kempen untuk pilihan raya negeri Sabah nampaknya. Kalau begitu caranya, apa salahnya? Kalau ia memberikan keadilan, saya rasa tak salah untuk kita menunaikan janji-janji kita. Ini cakap seolah-olah bertanggungjawab, tapi peluang yang ketiga telah pun kita berikan. Ini bajet yang ketiga, janji banyak tak pun disampaikan. Dulu saya sebagai contoh kata, menang hari ini, esok minyak turun. Dulu kata, saudara kita ada formula. Hari ini kita ambil alih kerajaan, esok harga minyak tetap turun. Saya ulang. Ini perkara biasa yang kita dah dengar dan pun dibangkitkan oleh rakyat di bawah sana. Dulu kata, tidak bijak kalau kerajaan itu buat perbandingan harga dengan negara lain. Dulu kata jangan bandingkan harga minyak dengan Singapura. Alih-alih hari ini, saya tengok itulah yang dibandingkan. Dulu lain, sekarang lain. Sesudah subsidi diesel disasarkan, harga diesel melonjak 56% kepada RM3.35 seliter, yang menyebabkan hampir seluruh rantaian ekonomi naik harga. Tahun depan bermula Jun, subsidi petrol RON 95 pula disasarkan. Kesannya siapa? Tentulah rakyat, terutamanya dari golongan B40 dan M40. Tapi Yang Amat Berhormat Tambun kata 85% rakyat tidak terkesan dengan penyasaran subsidi petrol. Nada samalah yang kerajaan sebut ketika penyasaran subsidi diesel dibuat. Tetapi realiti sebenar yang menjadi mangsa adalah rakyat. Saya nak bagi satu contoh. Saudara Syukur Hitam di Pendang, Kedah, dia usahakan 20 relung sawah padi. Setiap relung perlu dibajak 3 kali. Kos bajak dan kos menuai sekarang naik hingga 50% kerana jentera pembajak dan penuai tidak termasuk di bawah skim SKDS, menyebabkan Syukur terpaksa tanggung kenaikan kos sehingga RM8,000 walaupun selepas diberi budi
agri commodity sebanyak RM200 sebulan. Ini realiti. Jadi tanggungannya kepada rakyat. Begitu juga dengan aduan yang saya terima, tuntutan fleet card. Sudah lama dibuat tetapi bayaran belum terima. Tapi Yang Amat Berhormat kata penyasaran subsidi RON 95 hanya melibatkan 15% golongan maha kaya. Siapa maha kaya ini? Kita nak dengar daripada Yang Amat Berhormat Tambun. Define siapa sebenarnya yang terkaya dalam negara kita T16 yang dikatakan maha kaya. Tapi yang saya dengar semalam, Yang Berhormat Pandan, Menteri Ekonomi, bagi tahu bahawa ini belum dimuktamadkan dan sedang diperhalusi. Kalau ini belum dimuktamadkan, belum diperhalusi, saya risau bahawa banyak lagi masalah-masalah yang telah pun saya sebutkan tadi akan menjadi masalah yang lebih besar. Pemimpin beri alasan subsidi minyak jadi beban, patut dihumban. Itu kata-kata yang pernah saya dengar. Hari ini saya nak maklumkan pada Yang Amat Berhormat Tambun pernah berkata, Julai 2022, saya quote, pemimpin beri alasan subsidi minyak jadi beban, patut dihumban. Ini yang salah. Jadi saya nak peringatkan pada Yang Amat Berhormat Tambun, itu tahun 20 Julai 2022. Hari ini Yang Amat Berhormat Tambun sila tanya dengan bekas ahli Parlimen Port Dickson tahun 2022. InsyaAllah nanti dia tahulah jawapannya. Subsidi bukan sedekah. Walaupun dalam ucapan Yang Amat Berhormat Tambun samakan subsidi seperti sedekah. Subsidi itu tanggungjawab kerajaan kepada rakyat. Lebih-lebih lagi jika pemimpin itu sudah berjanji kepada rakyat. Bukan sekali, tapi acap kali. Berkali-kali. Puan Ketua, angguk. Terima kasih. Hari ini, Puan Ketua, Alhamdulillah, nilai ringgit kembali seperti mana ketika Perikatan Nasional mentadbir negara pada 2022. Iaitu pada kadar kira-kira RM4.30 berbanding dolar Amerika Syarikat. Pun begitu, walaupun berlaku pengukuhan nilai ringgit, ia tidak memberi kesan kepada harga barang yang kekal tinggi. Ringgit dah kukuh, harga barang masih tinggi. Namun di sebalik turun naik nilai ringgit yang banyak dipengaruhi oleh kadar faedah Amerika dan geopolitik antarabangsa, saya nak tanya, apakah benar ia turut disumbangkan oleh faktor syarikat milik kerajaan atau GLIC bawa balik pelaburan luar negara dan disuntik dalam negara bagi maksud pengukuhan nilai ringgit ini? Saya nak maklumkan kepada Yang Amat Berhormat Tambun, jika benar keadaan ini berlaku, saya minta kerajaan dan bank negara jelaskan berapa jumlah pelaburan luar negara yang telah dibawa masuk bagi tujuan tersebut. Tahun lepas, MAS atau Monetary Authority of Singapore merekodkan kerugian bersih terbesar dalam sejarah negara berkenaan berjumlah 107 bilion ringgit yang berpunca daripada percaturan yang kurang bijak pihak Singapura membawa balik pelaburan luar negara dalam jumlah yang besar dalam usaha negara berkenaan membendung inflasi. Ini ada, ini telah pun direportkan. Jadi jangan kita buat kesalahan yang sama. Tuan dan Ketua, Bank Dunia melaporkan 1/4 pemegang ijazah di Malaysia bekerja dalam bidang pekerjaan yang tidak setaraf dengan kelayakan mereka. Selain sukar memperoleh pekerjaan berkemahiran tinggi, trend ini didorong oleh jumlah pekerjaan berkemahiran tinggi yang tidak mencukupi apabila hanya 50,000 pekerjaan berkemahiran tinggi yang ditawarkan dari 2018 hingga 2023, sedangkan kira-kira 350,000 graduan bersaing untuk pekerjaan tersebut setiap tahun. Ini bukan satu perkembangan yang sihat untuk masa depan negara. Kerana bukan hanya berlaku dalam sektor swasta, tetapi Mohon Larut, mohon sikit. Terima kasih. Mengenai mismatch ataupun ketidaksepadanan ini, apa pandangan Yang Berhormat Larut? Data menunjukkan daripada kajian My Center for IR,
1,500 pekerja gig ekonomi ini, 60% ada ijazah, ada diploma. Dan mereka menjadikan pekerjaan gig ekonomi ini sebagai pekerja sambilan. Maknanya dia sendiri pun tak mengharapkan satu jaminan keuangan yang panjang untuk pekerja gig. Tapi mereka ni ada kelulusan tinggi. Adakah ini menunjukkan satu perkembangan yang tidak sihat? Graduan kita ramai yang cerdik pandai tapi terpaksa memilih kerja dalam sektor gig ekonomi kerana mereka tak ada kerja yang sesuai untuk mereka. Dan adakah ini juga mendorong 10,000 calon SPM tahun lepas tak hadir exam? Sebab dia kata kalau dia masuk periksa, dia pergi sekolah pun, dia masuk universiti, dia kena bayar PTPTN. Sedangkan ada yang berjanji kalau hari ni kita menang, kita akan hapus PTPTN saudara. Ada yang berjanji begitu. Jadi mereka masih kena bayar PTPTN. Dan akhir sekali Yang Berhormat Larut, saya jumpa pemandu teksi. Dia kata daripada hampa masuk universiti bayar hutang mahal-mahal, baik jadi macam pakcik. Pakcik tak payah pergi sekolah tinggi. Pakcik bawa teksi boleh bagi makan anak bini. Jadi nampaknya hampir setara graduan kita yang kelulusan tinggi dengan pemandu teksi. Apa pandangan Yang Berhormat Larut? Terima kasih. Ketua, ini saya masukkanlah ucapan itu sebagai ucapan saya, dan saya bersetujulah. Dan saya pernah terbaca tahun lepas saja, Tuan Musi, 400,000 pekerja dalam gig economy. Itu tahun lepas 2023. Hari ini sudah mencecah 1.2 juta. Ini menunjukkan bahawa di situ ada perkara-perkara yang tidak berlaku, yang tidak diambil kira oleh Yang Amat Berhormat Tambun atau kerajaan hari ini. Sebab itulah kita kena dengar bahawa segala apapun angka unemployment yang kita banggakan, kita kena lihat juga mismatch seperti apa yang telah pun dibangkitkan oleh Al-Ustaz tadi. Terima kasih Yang Berhormat Al-Ustaz. Tuan Ketua, Malaysia menyasarkan berada dalam kelompok 25 terbaik indeks persepsi rasuah dalam tempoh 10 tahun. Ini suatu dasar yang baik kerana kedudukan CPI penting dalam mempengaruhi kepercayaan antarabangsa terhadap ketelusan dan accountability kerajaan, yang mana ia bukan hanya memberi impak kepada ekonomi tetapi membawa manfaat kepada kesejahteraan sosial serta politik negara. Pujian harus diberikan kepada Yang Amat Berhormat Tambun yang memposisikan diri beliau sebagai pejuang anti rasuah, sehingga agensi-agensi seperti SPRM, LHDN, PDRM begitu agresif menyiasat pemimpin-pemimpin pembangkang dan mana-mana pengkritik Perdana Menteri. Sebab itu Bloomberg juga ada melaporkan. Yang saya heran ni, Bloomberg melaporkan Perdana Menteri mencampuri urusan SPRM dengan mengarahkan siasatan ke atas lawan politik dan menghalang siasatan terhadap bekas usaha politiknya yang perlu disaman oleh Yang Amat Berhormat Tambun bagi membersihkan institusi Perdana Menteri, dan nama beliau sendiri haruslah melakukan sesuatu atau samanlah sama seperti engkau saman ahli-ahli politik yang lain. Yang Berhormat. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Larut. Yang betul, kita melihat apa yang dilakukan oleh Yang Berhormat Tambun terhadap ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional. Yang duduk kat barisan saya ni pun ada 2 orang yang pernah kena saman oleh Yang Berhormat Tambun, Kuala Terengganu dengan Pendang. Masih lagi berjalan, bahaya duduk kat row ni. Tapi bagaimanapun kita melihat bagaimana apa yang dikatakan oleh Bloomberg itu tidak pula dikenakan tindakan perundangan oleh beliau, sedangkan seperti mana Yang Berhormat sebut tadi, ia adalah satu perkara yang besar, yang serius. Jadi adakah Yang Berhormat Larut bersetuju dengan pandangan saya bahawa ini membuktikan bahawa adanya selective persecution dalam proses perundangan di Malaysia, terutama yang diamalkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun itu sendiri? Mungkin ada benarnya, mungkin ada kebenarannya, kerana Bloomberg ini bukan ahli politik Perikatan Nasional. Sebab itu tak kena saman. Kalau dia ahli politik Perikatan Nasional, dah tentu kena saman. Terima kasihlah. Soalan itu sepatutnya dijawab oleh Yang Amat Berhormat Tambun. Saya nak mengatakan bahawa satu perkara yang dibangkitkan itu, Yang Amat Berhormat Tambun jawab. Dia kata
Inilah saya tahu projek ini adalah projek yang mengaitkan bekas ciusa politik saya untuk mendapat tender mencecah 1 bilion ringgit. Dan kaitkan pula dengan gaja-gaja. Dan kaitkan pula bahawa seolah-olah kontrak itu telah diberikan zaman dulu sebelum beliau menjadi Yang Berhormat Tambun. Saya nak maklumkan, Hi-Tech Padu diberikan kontrak pada November 2023. Kemudian tarikh kelulusan Kementerian Kewangan diperolehi Februari 2024. Dan pembelian saham berlaku pada Mac 2024. Jadi di manakah asasnya kenyataan Yang Berhormat Tambun seolah-olah kontrak itu diluluskan oleh kerajaan terdahulu? Tak apalah, kau jawablah di akhirat nanti. Saya minta sikit. Tuan Ketua, ya. Apa dia? Kenyataan yang dibuat oleh Tambun dalam parlimen mencerminkan ada berlakunya pembohongan kepada Dewan. Sebab kenyataan dan mengelirukan Dewan. Saya minta komen daripada Tuan Bangkang. Saya minta Yang Berhormat Kementerian buat usul, ya. Kita tahu ditolak. Larut, sikit lagi Larut. Sebuah itu. Boleh tak dikatakan bahawa apa yang disebut oleh Larut tadi masuklah kategori ketimbang, kencing, tipu dan sembang. Terima kasih. Tuan Ketua, ini dah 2 kali saya tak masuk campur. Tadi saya kata tak masuk campur, Hulu Terengganu sekali lagi saya bawa 36-6. Dia kacau saya. Tuan Ketua, kerajaan perlu segera membatalkan penjualan saham Malaysia. Sikit lagi Yang Berhormat Larut, sebab tadi ada sebut bab yang baru disentuh oleh Yang Berhormat Larut tadi adalah menyentuh melalui laporan Bloomberg. Saya nak memperingatkan Dewan dan juga Yang Berhormat Larut bahawa ada seorang individu yang pernah menyebut bahawa kalau nak tahu bagaimana keadaan sebenar, bacalah Bloomberg. Dan individu itu hari ini telah menjadi seorang menteri yang menjaga ekonomi negara. Jadi adakah Yang Berhormat Larut bimbang sekiranya sebenarnya laporan Bloomberg itu benar dan itulah sebab kenapa tidak ada tindakan yang dikenakan kepada media tersebut? Wow, saya pun tak tahu, Tuan Ketua. Jadi saya minta semua rakyat memahami bahawa apa yang dikatakan oleh menteri tersebut, kalau nak percaya, percayalah Bloomberg. Jangan percaya dengan Perikatan Nasional. Hari ini saya nak maklumkan, kalau nak saman, samanlah Bloomberg. Jangan saman Perikatan Nasional. Tuan Ketua, kerajaan perlu segera membatalkan penjualan saham Malaysia Airport Holding Berhad sesulan pengambilan penuh BlackRock Inc. ke atas Global Infrastructure Partners atau JIP pada 1 Oktober lalu tanpa sebarang kompromi demi kepentingan serta keselamatan negara. MAHB aset strategik berkaitan keselamatan negara yang tidak boleh dibenar dimiliki entiti asing. Lebih-lebih lagi, BlackRock selaku military industrial complex merupakan penyumbang kepada genosid di Gaza dan kini diperluaskan pula ke Lebanon, selain turut mengheret Syria dan Yaman. Pada masa yang sama, MAHB bukan itik atau ayam pencen, tetapi merupakan angsa emas yang memberi banyak telur kepada ekonomi negara. Mengapa harus kita jual angsa ini yang memberi keuntungan kepada negara? Itu persoalannya. Jangan sampai rakyat melihat seperti ada udang di sebalik batu. Dengan segala tindak tanduk kerajaan yang bersungguh benar mempertahankan penjualan saham MAHB kepada BlackRock, walaupun pelbagai lapisan rakyat telah menyuara kebimbangan termasuk pemimpin politik seperti ahli Parlimen Macang yang digantung kerana bangkitkan isu MAHB ini. Tokoh akademik serta penganalisis geopolitik dan luar negara, ahli Parlimen Macang bangkitkan isu ini berkali-kali.
adalah kerana beliau yakin bahawa aset ini adalah aset terpenting negara, tidak boleh dijual kepada mana-mana negara luar. Itu kehendak kita dan harus dipertahankan. Larut minta laluan Kota Baru. Terima kasih Yang Berhormat Larut. Sebagaimana tadi Yang Berhormat sebut, MAHB ini adalah angsa emas kepada negara yang telah memberikan pendapatan kepada negara mengikut rekod. Setuju Yang Berhormat kalau kita katakan bahawa MAHB is financially very healthy. Dari segi keuangannya adalah cukup sihat, di mana pada suku kedua tahun 2024 telah merekodkan keuntungan sebanyak 205 juta dan operate dan manage 39 airport. Yang saya nak tanyanya ialah apabila pada 3 hari bulan Julai baru-baru ini, tadi ada sini Menteri Keuangan kedua telah menyatakan bahawa GIP akan memasukkan further investment of 100 billion di dalam konsortium yang telah dibentuk ni, dan kalau sekiranya harga dipanggil privatization cost MAHB yang digabungkan menjadi GDA, Gateway Development Alliance ini, harga dia 12.3 bilion, 30% dipegang oleh GIP bernilai 3.9 bilion. Khazanah dan IPF 8.61 bilion, 70%. Jadi bila GIP memasukkan investment sebanyak 10 bilion, setuju tak Yang Berhormat Larut bahawa ianya akan mencairkan atau dilute kedudukan Khazanah dan IPF dalam konsortium ini? Satu. Yang keduanya, Yang Berhormat pernah dengar ada satu dipanggil, mungkin ini satu koinsiden, GIP sekarang ni kita minta Menteri Keuangan jawab, di dalam satu perbincangan yang aktif untuk acquire 49% saham MMC Port Holding yang kontrol 7 port di Malaysia ini, antara Tanjung Pelepas, Johor Port, North Port, Penang Port, Tanjung Beruas Port, SPT Services dan Andaman Port. Adakah Yang Berhormat Ketua Pembangkang boleh menjelaskan tentang perkara ini dalam MAHB ini? Terima kasih Tuan Ketua. Saya nak jelaskan bahawa apa yang dikatakan oleh Kota Baru ini diminta supaya kerajaan melihat semula dan buatlah pemeriksaan kesihatan yang selalu Speaker suruh ahli-ahli Parlimen lakukan. Buat elok pemeriksaan ini kerana seperti yang Kota Baru sebut, dari segi accountnya is very healthy. Mengapa kita jual barang yang healthy ini? Jadi sebab itu, kalau kita nakkan perkara yang sihat, kita juga mahu supaya aset-aset yang sihat seperti ini jangan dijual lagi. Dan saya minta supaya apa yang dikatakan oleh Ketua Baru ini menjadi salah satu ucapan yang saya masukkan sebagai ucapan saya. Tuan Ketua, seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, Belanjawan 2025 tidak mempunyai tumpuan yang khusus dan jelas untuk menyediakan landasan yang baik bagi Malaysia, terutamanya sumber kekayaan baru di masa hadapan. PN atau Perikatan Nasional ingin mencadangkan supaya kerajaan memanfaatkan sumber kekayaan baru dengan plan dan pelaksanaan yang baik dan teliti. Dalam ucapan Yang Berhormat Tambun, kegiatan ekonomi berkaitan industri unsur nadir bumi atau Rare Earth Elements REE tidak diperincikan. Seolah-olah kerajaan tidak mengiktiraf potensi sumbangan besar industri REE yang kita sebut dalam WKB the Big Bull REE kepada pendapatan negara. Alhamdulillah, Allah telah menganugerahkan negara ini dengan sumber alam yang tidak ternilai harganya. REE dikenal pasti berada di 5 negeri yang besar, iaitu di Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Perak, di mana 3 daripada negeri-negeri tersebut adalah di bawah Kerajaan Perikatan Nasional.
Pada ketika ini, industri ini didominasi oleh negara China dan dikuasai mereka dengan menguasai lebih 80% pengeluaran global dengan nilai pasaran tahunan melebihi 13 bilion USD diikuti oleh negara Chile. Maka saya memohon potensi besar ini harus diambil kira oleh Yang Berhormat Tambun dan elemen-elemen REE adalah merupakan komoditi masa hadapan yang mempunyai nilai yang sangat tinggi di pasaran. Saya nak bagi contoh, neodymium dan praseodymium mempunyai nilai mencecah 60,000 USD per metric ton di pasaran pada hari ini. Maka kalau inilah masa depan yang baik ini harus kita gunakan dan berikan penekanan untuk menentukan bahawa ada masa depan tentang projek-projek yang seperti ini yang boleh kita luaskan dalam negara kita. Apakah perkembangan terkini kepada proses pemetaan REE yang dijanjikan oleh kerajaan pada September 2023 lalu sudah mula? Adalah amat menduka citanya apabila Yang Berhormat Tambun hanya mengumumkan untuk meminda Akta Pembangunan Mineral 1994 dan kerajaan masih belum memulakan aktiviti pemetaan REE secara tersusun. Yang Berhormat Tuan Terengganu. Okay. Berkaitan dengan nadir bumi ini, perlu disedari bahawa bukan Malaysia sahaja yang mempunyai nadir bumi ini dan suasananya berlomba-lomba antara negara-negara yang mempunyai sumber ini. Pada masa sekarang kita mempunyai kelebihan dari segi kepakaran dengan apa yang telah dibangunkan di Lainas lebih 12 tahun. Anak-anak muda kita punya kepakaran dalam bidang ini. Masing-masing masih lagi tertunggu-tunggu bila nak dimulakan setelah projek perintis telah berjaya dilaksanakan di Kenaring. Jadi ada yang tanya, sekarang ni dah di stop dari segi tak boleh jual luar negara dalam masa yang sama, lombong yang berkenaan terus mengeluarkan hasil tak dibenarkan dijual dan sebagainya. Jadi apa yang saya nak sebut dari segi setakat ini nampak masih lagi kita tak bergerak ke mana-mana dari segi pembangunan REE ini. Terima kasih. Kuala Terengganu. Betul Tuan Ketua. Tidak salah sekiranya kerajaan menyediakan bantuan, pinjaman atau geran padanan yang bersesuaian pada pemain industri tempatan untuk membina kepakaran serta kemampuan dalam eksplorasi REE dalam negara. Kerajaan harus menyediakan industri REE negara agar Malaysia mampu mendapat manfaat ekonomi daripada industri ini. Sikit saya nak minta pihak kerajaan khususnya PH. PH ni antara parti yang hebat menentang Lainas satu masa dahulu dan mereka buat demonstrasi nak tutup Lainas. Namun hingga setakat ni nampaknya kerajaan tak ada satu keputusan. Dia menyambung ni lesen dia sampai 2026 saja. Dan kerajaan mesti meletakkan hala tuju yang clear terhadap REE. Minta pandangan. Betul Tuan Ketua, saya minta juga apa yang disebutkan itu sebagai soalan kepada Yang Berhormat Tambun untuk menjawab. Jadi saya nak menyambung kepada apa yang saya sebut tadi untuk kita melihat ke hadapan. Perikatan Nasional percaya bahawa industri REE merupakan sektor ekonomi yang bakal menjadi sumber kekayaan baru dan mampu melonjakkan pendapatan negara di masa hadapan dan harus dirancang dan disusun dengan lebih teliti dan baik. Selain itu, pembentangan Yang Berhormat Tambun juga tidak menawarkan tawaran yang segar terhadap ekonomi karbon dan ekonomi kitaran yang juga boleh menjadi sumber kekayaan baru kepada negara. Walhal dengan keluasan hutan tropika yang meliputi 55% daripada keluasan negara, Malaysia mempunyai potensi besar untuk menjadi peneraju dalam aktiviti ekonomi perdagangan karbon serantau di ASEAN yang dijangka mencecah 10 bilion USD menjelang 2030.
Melalui aktiviti ekonomi kitaran atau circular economy pula, bagi industri kita kitar semula plastik sahaja, sebagai contoh, Malaysia boleh kerugian sekitar 1 bilion USD setahun akibat kegagalan untuk melaksanakan kitar semula plastik dengan efektif. Kerajaan harus menggariskan dasar yang jelas dan tegas di samping melipat gandakan inisiatif bagi memupuk kesedaran rakyat untuk turut terlibat dalam amalan kitar semula agar sasaran kitar semula 40% dapat dicapai menjelang tahun 2025 dan 45% dapat dicapai sebelum tahun 2030. Pendekatan sedia ada kelihatan hambar, maka sebab itu saya ingin supaya kerajaan benar-benar dapat mencari satu punca kuasa perundangan yang jelas bagi mengikat komitmen pemain industri seperti menggubal Akta Perubahan Iklim yang berpatutan. Kesimpulannya, dasar serta pendekatan yang diperkenalkan kerajaan Yang Amat Berhormat Tambun ketika ini tidak menyediakan insentif yang boleh menjadi katalis bagi menarik keterlibatan pemain industri mengadaptasi amalan rendah karbon atau model ekonomi kitaran. Bantuan kewangan yang minimal atau pelepasan cukai boleh kita lakukan dengan lebih baik di masa hadapan. Perikatan Nasional bersedia menggariskan dasar dan komitmen yang lebih berani untuk menarik penyertaan pihak industri dalam pelaburan hijau, termasuk bersedia mempertimbangkan pemberian insentif yang lebih komprehensif, jauh lebih menarik kepada pemain industri bagi memastikan Malaysia tidak ketinggalan. Tuan Ketua, pada September 2024 lalu, The International Data Corporation atau IDC melaporkan bahawa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) disasarkan mampu menyuntik lebih 15 triliun USD menjelang 2030 bersamaan 3.5% KDNK dunia. Kerajaan Yang Amat Berhormat Tambun tidak boleh menutup sebelah mata dan memandang ringan terhadap potensi ekonomi pintar dan kecerdasan buatan dengan hanya sekadar menyebut AI di bibir semata-mata, tapi yang penting adalah tumpuan yang benar-benar serius. Pelan Hala 7 AI Negara 2021-2025. Pelan Hala 7 AI Negara 2021 dan sehingga 2025 yang dilancarkan semasa kerajaan Perikatan Nasional tidak langsung mendapat perhatian. Saya ingin peringatkan, ambil semula, percepatkan kerana ini adalah perkara yang baik. Seperti di Indonesia, pelaksanaan inisiatif 100 bandar pintar Smart Cities yang mengintegrasikan AI, Internet of Things dan data raya, Big Data untuk mengoptimalkan infrastruktur bandar amat mengagumkan. Semenjak 2020 lagi, negara tersebut telah pun benar-benar berjaya menarik lebih daripada 2 bilion USD dalam pelaburan bandar pintar. Malah Vietnam juga bersama bergerak lebih ke hadapan daripada kita. Rangka tindakan blueprint ekonomi digital yang dilancarkan oleh Yang Berhormat Pagoh pada 2021 telah mensasarkan sumbangan ekonomi digital sebanyak 22.6% kepada KDNK menjelang 2025 melalui inisiatif digital dengan AI sebagai tonggak utama. AI, bukan no-brain. Kerajaan Perikatan Nasional terdahulu menyasarkan untuk menarik 70 bilion ringgit pelaburan digital menjelang 2025. Namun, duka cita apabila melihat pelaburan ini bergerak perlahan. Berapakah pelaburan digital yang telah dapat diraih setakat ini? Kita juga tertanya-tanya, berapakah bilangan startup berteraskan ekonomi pintar yang berjaya kita hasilkan sehingga kini? Adakah sasaran bagi memangkinkan 5,000 startup menjelang 2025 mampu dicapai? Kerajaan Yang Amat Berhormat Tambun mesti bangkit dan menumpukan usaha untuk mengejar manfaat sektor ekonomi ini agar ia boleh dijadikan
satu lagi sumber kekayaan negara yang baru. Tidak salah bagi kerajaan Yang Berhormat Tambun untuk menyediakan pakej rancangan yang signifikan terhadap ekosistem AI. Termasuklah inisiatif bagi melahirkan lebih ramai bakat tempatan profesional dalam AI serta perluasan inisiatif bandar pintar di seluruh negara. Kami sokong, saya ulang, kami sokong supaya sumber kekayaan daripada unsur nadir bumi, ekonomi hijau, ekonomi digital adalah rantaian ekonomi masa hadapan yang boleh melonjakkan pendapatan negara. Perikatan Nasional mahukan kerajaan berpandangan jauh dan serius dalam merancang pembangunan industri ini dengan mapan dan efektif. Tuan-tuan, akhir kalam. Dari yang tersurat dan yang tersirat. Belum lagi. Ya? Ya. Arau kenapa? Saya yang Umat sebut akhir kalam. Tapi benda yang besar tu yang kami sedang tunggu-tunggukan ialah tentang MOU. Oh, apa jadi dia? apakah termasuk ucapan Yang Berhormat ataupun tidak? Ya? Kita cakap pasal kehebatan dunia, pertumbuhan ekonomi, inflasi bagus dan sebagainya. Tapi kezaliman telah dilakukan kepada ahli-ahli parlimen. Jadi saya nak tanya Yang Berhormat, berhubung dengan MOU. Dia orang kata dia orang belum terima jawapan. Dia orang jawab dalam soal khabar, kita pun jawab dalam soal khabar. Jadi apa sebenarnya yang timbul masalah kerajaan sampai mesti mengadakan MOU mereka yang sediakan, bukan kita. Dulu pada masa kalau dalam dunia ni yang Speaker, kalau kita sebut MOU tu dua pihak. Jadi kalau nak kahwin pun kena dua-dua, lelaki perempuan. Tetapi tak MOU di Malaysia ni seorang aja. Itu bukan MOU, itu paksaan. Jadi apa pandangan Muhammad tentang MOU ni? Terima kasihlah Mak Arab. Apa ni Tuan Ketua, saya dah sebut pun akhir kalam tadi. Saya dah nak masuk para yang akhir. Tapi bila dah bangkitkan ini, saya nak supaya rakyat semua sedar bahawa MOU ini adalah sesuatu yang sepatutnya diambil kira untuk kedua-dua pihak. Mesti ada keadilan. Jangan dianggap sebagai MOU ini sesuatu yang boleh diikat tangan kepada sesiapa. Apabila kita membaca MOU tersebut, kita merasakan seolah-olah kita ini ditekan supaya kalau nak sesuatu, kalau nakkan peruntukan, mesti mengikuti segala apa yang dimahukan oleh kerajaan. Itu tak adil lah. Contohnya, hari ini, yang baik kita sokong, yang kurang baik kita berikan cadangan, yang tak baik kita bantah. Jangan seperti di sebelah sana. Saya nak peringatkan, contohnya seperti Akta Kewarganegaraan, pindaan perlembagaan minggu lepas. Kami sokong kerana ia baik. Jadi jangan mendesak atau menekankan supaya semua apa yang dikehendaki oleh kerajaan mesti diikuti oleh pembangkang. Bukankah pembangkang ini menjadi check and balance kepada kerajaan yang ada hari ini? Terbukti hari ini kerajaan sentiasa berwaspada kerana ada pembangkang yang sentiasa akan melihat yang baik diterima, yang kurang baik akan kita bangkang sehabis-habisnya. Inilah yang kita mahukan, supaya negara ini menjadi sebuah negara yang benar-benar boleh menuju ke arah sesuatu yang boleh kita sama-sama banggakan. Yang ini yang kita mahukan. Kalau nak bagi, bagilah, kerana kita mahu kerajaan yang adil. Apa salahnya? Beri untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan rakyat di bawah sana. Perlu terangkan Bang. Ya, Larut ni. Jangan pegang. Siapa dulu? Saya ingat Larut tak faham dari segi kenapa MOU. MOU dibuat kerana kerajaan yang ada tak berapa confident sama-sama mereka. Sebab itu dia perlukan sokongan kita.
sikit. Tuan Ketua tengok kami sesama kami. Kubang Krian ni PN. Dia boleh sebut kepada Ketua Pembangkang, Larut tak faham. Inilah yang kita nak lakukan. Supaya kita nak bagi tahu, ini percambahan mental supaya semua ini dapat benar-benar ada keterbukaan. Bukan setakat nak mesti terima. Kalau tak mau, tidak ada peruntukan. Saya dengar. Kalau nak duduk bincang, kalau mau terima, sign. Kalau tak sign, takkan kita bagi selagi mana saya menjadi Perdana Menteri. Itu yang saya dengar. Bukan itu yang kita nak. Kalau disebut dengan saya, Larut, apa salahnya duduk bincang? Kalau benda-benda tu tak elok, bincanglah. Saya ni, tengok orang lemah lembut ni, saya lagi lembut. Larut. Ini yang sepatutnya kita lakukan bersama. Larut, masa Tuan Tua, sikit Larut. Ni bukan berkait dengan MOU ni. Ni berkait dengan ekonomi hijau. Saya masih ingat apa yang dilakukan oleh Tambun. Dia katakan bahawa Elon Musk telefon dia untuk melabur di sini. Lalah tak mari. Maknanya kerajaan telah dikencing ataupun di-scam oleh Elon Musk. Setuju atau tidak? Tuan Tua, banyak kali sangat yang Ulun Terengganu ni yang saya tak nak masuk campur. Tuan Ketua, akhir kalam dari yang tersurat dan yang tersirat. Sesungguhnya, Belanjawan 2025 adalah helaian terakhir RMK ke-12. Ia bukan sahaja menjadi jambatan untuk Malaysia melangkah deras muncul negara maju berpendapatan tinggi, tetapi inilah jua cerminan kepada semua janji-janji yang belum ditunaikan. Ketika belum memegang kuasa, kita dengar, saya nak sebut, tak ada guna nak jadi Perdana Menteri kalau bebankan rakyat. Malu saya sebagai pemimpin negara. Tapi kini rakyat tercari-cari mana hilangnya sosok tersebut. Sesungguhnya, ini hadis diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri yang bunyi, yang bersabda, Rasulullah bersabda, sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla dan yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Sedangkan manusia yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya di hari kiamat nanti adalah pemimpin yang zalim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Larut. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Paya.